Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazrul Hakimi dalam Sinar PM 15 April. Kita mulakan Sinar PM hari ini dengan perkembangan bekas Perdana Menteri. Datuk Seri Najib Tun Razak berkata beliau tidak akan membayar penalti cukai tambahan sebanyak 1.74 bilion ringgit yang dikenakan terhadapnya. Najib berkata penalti 1.74 bilion ringgit itu tidak wajar kerana beliau tidak mempunyai wang sebanyak itu. 5 April lalu, Najib menerima notis kebankrapan daripada LHDN selepas kegagalannya membayar tunggakan cukai pendapatan. Kerajaan melalui LHDN memfailkan tuntutan saman terhadap Najib menuntut lebih 1.69 bilion ringgit dengan kadar faedah 5% tahunan bermula tarikh penghakiman. Dalam penyataan tuntutannya, kerajaan berkata Najib gagal membayar cukai pendapatan untuk tahun 2011 hingga 2017 dalam jangka waktu 30 hari ditetapkan setelah notis taksiran dikeluarkan. Kita ke perkembangan seterusnya, Majlis Keselamatan Negara perlu mengkaji semula pelonggaran pelaksanaan Bazar Ramadan. Saranan itu dibuat selepas 17 kes positif COVID-19 melibatkan warga tempatan yang dikenal pasti dijangkiti varian South African B1351. Menteri Penyelarasan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, varian itu mempunyai kadar kebolehjangkitan lebih tinggi. Menurutnya, MKN perlu berbincang semula sama ada untuk meneruskan kelonggaran yang telah diberikan kerana penjarakan sosial sukar dilaksanakan di Bazar Ramadan. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, minggu lalu gelombang ketiga sudah dapat dikurangkan namun jumlah berkenaan kembali meningkat sejak beberapa hari lalu. Lagi gesaan untuk kerajaan memperketatkan prosedur operasi standard. Dewan Pemuda Ikatan Malaysia atau DPIM mahu kerajaan mengambil langkah segera memperketatkan SOP berikutan peningkatan jangkitan pandemik COVID-19 di negara ini. Ketuanya Syahir Adnan berkata langkah tersebut penting supaya tidak berlaku PKP separa masa iaitu masih ada kelonggaran tertentu dan ruang untuk tidak patuh SOP seperti di beberapa kawasan sebelum ini. Syahrir berkata SOP wajib dilaksanakan tanpa mengikut pangkat dan darjat serta antara golongan kalangan dan rakyat marhain. Beliau berharap kerajaan tidak mengulangi kesilapan PKP 2.0 yang gagal mencapai objektif apabila kes harian masih antara 1,000 hingga 2,000 sehari. Kita ke perkembangan politik. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang II P. Ramasamy mendakwa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad terlibat dalam rancangan menumbangkan Kerajaan Pakatan Harapan pada Februari lalu. Pemimpin DAP itu berkata tindakan Mahathir meletakkan jawatan Perdana Menteri menjadikan sebab utama kerajaan PH tumbang. Menurutnya, ahli Parlimen Langkawi itu sengaja berbuat demikian kerana tidak mahu memberikan jawatan PM kepada Anwar. Isu peralihan kuasa Perdana Menteri sebelum ini mencetuskan konflik terbuka dalam PH yang menyebabkan insiden berbalas kenyataan antara penyokong Anwar dan Mahathir yang ketika itu pengerusi bersatu. Kita ke perkembangan sukan. Biarpun tersingkir dalam saingan Liga Juara-Juara musim ini, pengendali Liverpool Jurgen Klopp tetap berpuas hati dengan aksi pasukannya walau terikat tanpa jaringan dengan Real Madrid awal pagi tadi. Klopp berkata skuad kendaliannya berjaya memberikan tekanan hebat kepada benteng pertahanan pelawat di sepanjang perlawanan biarpun gagal menjaringkan sebarang gol. Biarpun lebih banyak menguasai perlawanan sejak whistle permulaan selain memiliki kelebihan jaringan di tempat lawan, The Reds dilihat buntu untuk menjaringkan gol. Kegagalan menjaringkan gol sekaligus menyaksikan juara edisi 2018-2019 itu terpaksa akur diikat tanpa jaringan oleh gergasi La Liga itu dan sekaligus tersingkir daripada saringan Liga Juara-Juara kali ini. Jadi itu saja Top 5 News pada hari ini. Sebelum kita akhiri Sinar PM, ayo bersama memerangi jenayah rasuah melalui gerakan Sinar untuk Malaysia dan Rasuah Busters. Semestinya nilai moral karakter bangsa. Teruskan bersama Sinar Harian di semua platform digital kami serta jangan lupa untuk muat turun aplikasi Sinar Harian bagi mengikuti perkembangan semasa dalam dan luar negara. Kita jumpa di lain laporan. Saya Nazrul Hakimi. Assalamualaikum dan salam hormat.